Ini tak payah start balik kan? Tak apalah, teruskan je lah ikut. Okey je. Kalau ada semua yang tengok rekod ni, kita nak buka majlis. Boleh buka majlis masing-masing lah. Okay, share screen. Nampaknya. Okay. Okay, korang nampak apa kat sini? Tak nampak apa kan, kita putih? Okay, sebab kita tak putih pun. Okay, yang pertama, how to read a book. So, sebelum kita pergi kepada lebih detail kan, pada perbincangan kita, elok juga untuk sama-sama kita ambil barakah daripada ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu wahyu pertama, iaitu Iqra. Okay, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setahu saya yang masih kurang lagi ilmu-ilmu tadabbur dan sebagainya, saya ada dengar satu kuliah ni lah dekat YouTube yang mengkhususkan tentang kalimah Iqra itu sendiri daripada Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat share waktu tu Iqra ni dalam kalimah dalam Al-Quran, kita tak boleh simply ikut sebiji-sebiji apa yang diterjemahkan. Macam contohnya kalau Iqra, terjemahan kita apa? Bacalah kan? Okay. Tapi dalam minda kita, bacalah tu macam kita baca buku, kita baca, yalah baca tanda signboard kat mana-mana, dekat mana-mana ke kan? Dan kalau kita nak ikut direct Iqra tu maksudnya bacalah, ada juga dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45 yang membawa maksud bacalah juga, tetapi yang lain iaitu utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Jadi kita tak boleh simply bulat-bulat mengambil terjemahan yang directly macam tu. Sebab apa? Setiap kalimah yang ayat Al-Quran tu dia ada terjemahan ataupun tafsiran yang tersendiri dan uslub-uslub yang detail. Contohnya macam Iqra tu kan. Dan apa beza Iqra yang daripada kalimah qiraah dan utlu daripada tilawah ni? Beza kedua-dua ni, yang pertama Iqra, sebab Iqra ni ialah membaca yang nampak dan tertulis tetapi tidak difahami maksud. Okay, itu Iqra. Yang pertama utlu tu pula adalah yang kita baca dan kita boleh faham dan kita boleh amal. Dan ada perbahasan yang lebih detail lah perbezaan antara Iqra dan utlu ni. Sebabkan itu bukti bahawa Nabi ini adalah seorang yang ummi bila mana kalimah pertama tu bukan diturunkan utlu tapi digunakan Iqra. Nak kata Nabi SAW tidak pandai membaca dan menulis. Tetapi apa hikmah di sebaliknya? Allah nak bagi tahu yang Allah bukan semata-mata suruh Nabi baca something yang tertulis ataupun ialah something yang tertulis. Tapi Allah suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi khalaq. Maksudnya apa benda yang segala benda yang orang kata apa, macam perhati segala ciptaan Allah, perhati segala segala ciptaan lah, sama ada yang gunung, sungai ke apa semua tu, yang tu itu okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah membaca manusia. Khalaqal insana min khalaq. Maksudnya ciri-ciri manusia, segala karakter, perilaku, peradaban manusia dan sebagainya. Maksudnya perhati juga perilaku manusia itu sendiri. Dan yang ketiga ialah alladzi 'allama bil qalam. Maksudnya membaca pedoman hidup yang tertulis, iaitu kalam Allah itu sendiri, iaitu Al-Quran. Jadi ini apa yang saya dapatlah. Saya punya kajian ni tak mendetail sangat. Jadi saya rasa benda ni pun macam satu benda yang baru untuk saya. Mungkin yang kawan-kawan macam dah tahu lama ke kan. Dan kalau ada sesiapa yang nak betulkan ke, nak tambah ke, boleh mention dekat chat. Hani ada silap. Hani nak tambah, boleh mention dulu, nanti kita akan bagi ruang lah. Kalau nak cakap terus dekat mic pun boleh. Okay, itu yang pertama. Jadi pada malam ini kita nak membaca something yang lebih detail, iaitu kita nak baca buku, something yang dah memang tertulis. Okay, dan sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya, contohlah kalau satu hari nanti kan, tiba-tiba Fakrul cakap, minggu depan kita akan ada trip tau. Kita nak pergi Turki ni. Kita nak pergi Turki, apa perasaan masing-masing? Seronok tak?
Seronok. Kan? Kita nak pergi Turki. Lepas pergi Turki minggu depan kan, minggu satu lagi tu kita nak pergi melawat ni Burj Khalifa. Seronok tak? Ush, seronok. Yo, mantap. Esok juga pergi. Okay. Tapi ini adalah orang kata apa, ad hoc tau. Macam tiba-tiba aku kata, okay kita akan bertolak minggu depan ni pergi Turki, minggu satu lagi tu pergi Burj Khalifa tanpa persediaan apa-apa. Dapat di rentan negeri pun seronok dah, betul. Betul-betul. Jadi bayangkan kita pergi kepada dua tempat yang macam bagi kita asing lah kan. Kita tak pernah pergi lagi dalam keadaan tanpa persediaan. Apa yang kita dapat waktu lawatan tu? Boleh sesiapa respon? Apa yang kita dapat? Apa ni soalannya ni? Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang hebat, maksudnya macam tempat yang kita tak pernah pergi ni, dalam first time kita nak pergi tapi tanpa persediaan. Macam tadi kan, Fakrul tiba-tiba ajak nak, jom kita pergi melancong. Kan? Apa yang kita akan dapat tanpa persediaan? Kabut. Yelah, boleh dapat. Kalau contohnya benda tu tersusun, plan tersusun, mesti macam kita dah dapat, contoh kita dapat belajar sejarah tempat-tempat tu ke. Tapi kalau pergi secara tanpa rancangan ni, dia jadi mungkin tak menyeluruh. Apa yang kita akan dapat tak banyak lah kot. Okay, betul. Setuju. Okay. Betul apa yang Fah share, Fakir share. Sebab apa, bila kita first time pergi tanpa persediaan, kita akan kelar kabut lah. Tapi still kita rasa happy tak? Kita rasa seronok kan? Sebab kita still dapat something yang macam tiba-tiba and then jumpa buat kali pertama, oh ini masjid ni besar macam ni rupanya. Macam Burj Khalifa tu, berdengung betul lah telinga naik atas ni kan, contoh lah kan. Jadi still walaupun benda tu tanpa persediaan, kita akan rasa seronok, kita akan rasa macam wow. Sama juga dengan buku. Buku, contohnya kita tanpa persediaan, kalau kita ambil je mana-mana buku, kita rasa macam cantik lah kulit buku ni. Lepas tu kita pun baca. Kita akan rasa wow juga at the end of our reading tu. Cuma bayangkan kalau kita ada persediaan untuk pergi melancong. Bila kita ada persediaan untuk pergi melancong, kita dah kaji dah Burj Khalifa ni macam mana. Bila naik ke atas nanti, eloknya kita bawa apa? Kita bawa kamera yang macam mana contohnya kan. Tak bawa handphone kita tak mampu untuk menangkap segala kecantikan yang betul-betul ada di atas tu. Patutnya kita bawa DSLR. So kita pun bawa DSLR. Kita dah kaji siap-siap. Benda tu pelancongan kita akan lebih menarik, lebih bombastik, lebih best. Betul tak? Sama juga dengan kalau kita baca buku. Bila kita baca buku, kita ada persediaan, kita tahu kat mana poin-poin yang penting, pembacaan kita tu akan menjadi lebih best lah. Okay, so next. Okay, next, membaca sebuah buku ni ada 3 perkara utamalah. Yang buku ni ibarat absent tourist guide. Dia macam satu tourist guide dalam bahasa Melayu apa pemandu pelancong kan? Pemandu pelancong lah. Kan? Pemandu pelancong ni kalau kita pergi secara fizikal kita akan ada lah, tapi buku ni ibarat pemandu pelancong tapi yang absent. Yang ada yang kita, ataupun dia kata macam guru yang halimunan. Macam itulah. Dan kita akan dapat penjelajahan tanpa dibantu oleh manusia lain. Dan membaca sebuah buku ni, goal dia semua ada 3. Satu untuk hiburan, contohnya macam novel ke apa ke, informasi macam buku ilmiah, dan kefahaman. Kefahaman ni lebih detail lah. Ada orang yang dia baca novel, tapi dia nak kefahaman yang lebih sampai dia nak kaji sastra dan sebagainya. Dia bukan sekadar hiburan lah, dia punya novel tu. Macam tu. Okay, jadi yang ketiga ialah effectiveness. Effectiveness untuk kita baca sebuah buku ni, dia bukan jadi macam overnight tau. Kita kena bergantung pada usaha dan skill kita. Lebih more effort the better. Lebih banyak effort kita dalam buku ni, lebih baik hasil dia. Okay. Seterusnya, fokus lawatan kita malam ni. Lawatan kita dalam menjelajah dunia buku ni. Pertama, saya akan tekankan 3 je. Yang pertama ialah levels of reading, peringkat pembacaan. Yang kedua ialah quality of readers. Dan yang ketiga, summary and call to action. InsyaAllah ringkas je lah. Harap-harapnya ringkas lah. Okay, yang pertama. Okay, kita pergi yang pertama. Elementary reading. Sorry, ada orang nak masuk. Okay.
Okay. Yang pertama ialah elementary reading. Orang kata peringkat awal lah. Macam elementary school. Kita masuk sekolah. Kita masuk sekolah dan kita kena kenal huruf, kenal perkataan, dan benilah adalah asas ataupun yang wajib untuk kita ketahui sebelum kita baca buku. Kalau kita tak tahu macam certain word, contoh kan, kucing itu duduk atas topi, tapi perkataan topi ni kita tak tahu nak baca. So kita masih lagi tak melepasi elementary reading. Okay? So yang elementary reading ni orang kata macam tadika kita kena kenal setiap satu huruf tu maksudnya apa. Sama juga macam kalau kita baca Quran ataupun baca kitab. Bila kita tahu setiap kalimah tu baru kita macam feel, kita faham apa yang kitab tu nak cakap. Contoh macam saya masih lagi ada kelemahan dalam baca kitab Arab. Kan? Jadi bila kita baca tu, dia tak feel lah sama macam kita baca kitab Inggeris lah kan. Buku Melayu atau buku bahasa Inggeris. Okay? Jadi contoh juga elementary reading termasuk juga dalam bahasa asing. Sesiapa yang belajar bahasa asing dalam grup kita ni kan, contoh macam Ina dengan kita Fakihah belajar Korea kan, Fa belajar Cina kan. Lepas tu Fakrul belajar ni yang Perancis Ina hari tu macam ada. Nampak belajar Perancis tak? Okey. Contoh macam ni. Fakrul dia semua belajar dia. Itulah tu. Macam bahasa asing kan. Ingat nak minta Ina baca kan sebenarnya ni. Dia boleh tak baca, tapi dah Ina boleh baca ni. 我们就会很开心对学习中文. Jadi kat sini kalau orang yang tahu maksud setiap satu ni, dia tahulah nak baca, nak teruskan pembacaan. Ni nak apa ni, saya main tulis ni, nahnu kuluna masih macam bila jiddan kan. Siapa yang tak reti baca tak boleh faham apa maksud di sebalik kalimah ni. Termasuk jugalah isu kat sini ni, elementary reading ni, kalau termasuk dalam bahasa asing juga lah ni. Okay. Kalau siapa yang nak start dengan bahasa asing, kena lalui dulu elementary reading. Okay. Yang kedua ialah inspectional reading. Yang ni best sebab dia umpamanya budak yang dah pandai baca, sampailah ke dia diploma macam tu. Okay. Inspectional reading ni dia satu kaedah di mana kita nak habiskan sesuatu buku tu dalam masa yang singkat. Okay. Ya, sebelum tu masing-masing ada buku kan yang saya minta dalam tu. Semua orang tak pernah baca lagi kan buku yang diorang yang korang pegang tu? Tak pernah. Okey, bagus. Tapi jangan buka lagi, sabar dulu. Okey. Okey, inspectional reading ni kenapa dia best? Sebab dia fokuskan kita nak kenal, kita nak tahu, mendapatkan manfaat sepenuhnya daripada buku tu, tapi dalam satu jangka masa yang pendek. Yang pertama kita buat apa? Kita buat skimming dulu. Skimming ni macam scan tau. Kita scan dan untuk menjawab persoalan perlu go deeper atau tak. Selepas kita buat skimming, kita scan, benda tu akan menjawab persoalan kita, okey aku nak teruskan baca buku ni. Ataupun nanti dululah aku letak tepi dulu. But still, kalau kita letak tepi dulu pun buku tu, kita dah ada skimming. Bila kita dah ada skimming, esok-esok bila kita nak go through balik buku tu, kita akan senang nak cari terhadap subjek-subjek tu lah. Okey, cara dia macam mana? Cara dia first kena perhati tajuk, subtajuk, ni lah penulis, isi kandungan, indeks. Indeks ni kalau certain buku ada, certain buku tak ada. Contoh banyak buku Inggeris ada lah. Contoh macam 7 Habits of Highly Effective People ni, indeks yang belakang-belakang ni. Macam kalau jaranglah, sebelum ni pun saya tak rajin untuk tengok indeks. Tapi kenapa penting tengok indeks? Sebab kita dapat kenal pasti apa istilah-istilah yang buku ni guna. Contoh tiba-tiba buka kan, kita ingatkan buku ni pasal personal growth sahaja. Contoh kan, 7 Habits ni kan pasal macam psikologi sikit kan. Tiba-tiba ada juga dia guna Aristotle contohlah. Aristotle dia ada juga guna istilah-istilah yang macam di luar perbahasan buku dan sebagainya. So benda tu dapat bagi gambaran kat kita apa buku ni sentuh pasal apa je. Okay. Dan publishers blurb ni, blurb ni apa? Blurb ni contoh ada certain buku dekat kulit depan ni, ni dia punya ni jaket buku tu ada macam penulis kan, ada okay. So benda tu pun
selama ni kadang-kadang kita malas nak ni kan, kita tak tengok pun, okay ada penulis ni, oh handsome, oh cantik, macam tu je lah. Lepas tu kita terus baca kan. Tapi penting sebenarnya untuk kita baca, apa yang publisher tu bagi dekat kita. Contohnya dari segi yang kata apa, preface, prolog, pengenalan, apa yang publisher tu cakap pasal buku tu, benda tu sangat penting supaya kita dah ada satu bantuan gambaran buku ni macam mana sebenarnya. Okay. Dan skimming ni juga elok kalau kita beberapa bab, contohnya kita tengok isi kandungan kan tadi, kita dah tengok isi kandungan, lepas tu kita tengok ada bab yang kita rasa nak tengok dulu, nak baca dulu certain. Sekarang kita pun bacalah sikit-sikit ataupun beberapa halaman. Beberapa halaman ni cukup 2 atau 3 halaman saja secara berderet lah. Contohnya macam page 17, 18, 19. So kita baca, oh okay. So kita nak dapat gambaran lah. Skimming ataupun scan ni. Okay. Setakat ni okay ke? Okay. Itu yang pertama. Dan bila kita dah jawab, kita dah dapat gambaran pasal buku tu. Lepas tu kalau kita tertarik, kita akan pergi kepada next step. Superficial pula. Superficial ni kita ambil keputusan kita nak go deeper pasal buku tu. Okay, superficial ni beza. Okay, superficial ni penting, senang nak ingat ni macam ni lah. Kita kena baca buku tu yang kita dah pilih tu sampai habis tanpa fikir benda-benda yang kita tak tahu pasal buku tu. Contoh Fah ambil law kan. Dia contoh ada satu buku ni Fah jumpa. Kan. An Introduction to the Malaysian Legal System. Lepas tu Fah macam aku nak tahulah pasal Malaysian legal system ni. Tapi still dalam buku tu ada certain isu atau certain istilah yang Fah mesti macam mungkin tak pasti ataupun kena rujuk buku lain dan sebagainya kan. Waktu tu jangan busykan diri kita untuk fokus kepada benda yang kita tak tahu. Sebab apa? Fokus utama pada pembacaan pertama, kita kena faham dulu buku tu nak cakap pasal apa. Barulah kita akan pergi kepada benda-benda yang kita tak faham. Sebab kalau kita pergi pada benda yang kita tak faham dulu, kita tertinggal untuk faham intipati utama buku tu. Okay? Itu. Jadi superficial ni penting untuk kita baca sampai habis buku tu dan garap poin-poin utama penulis supaya kita dapat kefahaman yang pertama. Kemudian kefahaman yang lebih akan dapat pada pembacaan yang kedua. So bila kita dapat, oh buku ni nak cakap pasal detail-detail sekian. And then satu hari nanti bila kita baca kali kedua, baru kita akan faham balik sebenarnya apa istilah yang kita tak faham dulu tu. Mostly akan macam tu. Jadi kita akan dapat dua kefahaman. Dah macam seronok lah. Okay. Itu yang kedua. Dan yang ketiga. So Hani macam nak tanya, kiranya satu buku tu kena baca 2 kali baru efektif ke ini hanya untuk konteks superficial tu? Seeloknya satu macam superficial ni juga antara contoh pembacaan yang memang kita nak dapatkan kata apa, knowledge dan kefahaman kan. Kefahaman. Jadi memang seeloknya 2 kali. 2 kali baru dapat yang ni. Tetapi ada juga certain buku walaupun kita baca sekali, orang kata apa, dia ada orang kefahaman tu dia macam perlu sangat untuk tahu waktu tu juga. So memang dia akan baca terus lah kan. Ada orang dia tak tahu, dia tinggal dulu. Dia ikut orang jugalah. Tapi nak katanya superficial ni better go through untuk faham whole dulu buku tu. Macam tu. Jawab ke? Jawab. Okay, so itu kejap Okay. Seterusnya yang ketiga dan yang keempat. Okay, sebelum kita pergi yang ketiga dan keempat ni, ada Francis Bacon. Kita share sikit lah apa Francis Bacon cakap kan. Dia kata some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Memang buku ni sesuai untuk kita rasa-rasa je kan. Contoh macam novel. Novel ni tak adalah, lagi-lagi macam orang yang bukan sastra, kaji sastra kan, dia tak adalah nak kaji lebih-lebih. So kita just baca untuk hiburan dan sebagainya. Others to be swallowed. Ada satu buku yang swallowed. Macam kita tak perlu, contoh bagi saya lah, yang swallowed ni kat sini maksudnya macam contoh kitab-kitab yang hadis, yang
yang bagi kita bukanlah kita nak kaji, nak faham tak, kita terima bulat-bulat, oh yang ni hadis hasan kat sini, dhaif kat sini dan sebagainya. Macam tu. Dan chewed and digested ni yang memang kita nak mengkaji lah lebih detail. Contoh kalau Fah nak kaji lebih pasal law, buku-buku law tu memang akan guna kaedah ketiga dengan keempat. Tadi 1 dengan 2 kan? Okey, yang ketiga dengan keempat ni adalah untuk chewed and digested. Okey, yang pertama, yang ketiga ni nama dia analytical. Ini saya letakkan pada tahap macam contohnya budak-budak degree lah. Degree master analytical and syntopical. Sebab apa? Analytical dia sama juga macam yang tadi tu penelitian. Sama juga macam inspectional tadi. Cuma dia dalam jangka masa yang unlimited time. Dia nak kaji dengan lebih dalam. Memang untuk kefahaman, bukan semata-mata info dan hiburan, dan dia tak terikat pada macam waktu tertentu. Sebab dia nak kaji dengan lebih dalam lah, dan perlukan skill yang lebih detail. Dia dalam buku tu dia share banyak skill-skill yang untuk macam mana kita nak berinteraksi dengan buku-buku untuk kita analisis ni. Tapi tak sempat lah untuk share malam ni kan. Kita share secara ringkas macam ni je lah. Dan syntopical ni memang untuk orang-orang yalah PhD ke kan. Kita punya profesor semua tu. Inilah kaedah ada orang, iaitu comparative reading. Baca banyak buku pada satu-satu subjek. Dan pembacaan untuk banding maklumat, bukan sekadar untuk perbandingan teks. Itu. Okey. Dekat analisis ni juga ada cara-cara, contohlah skill-skill yang lebih detail yang dikongsikan dalam ni. Contohnya macam cara kita nak klasifikasi buku tu dekat mana, buku yang praktikal macam mana, buku yang teoretikal macam mana, buku yang macam mana kita nak guna buku rujukan, macam mana kita nak guna dictionary. Semua tu diajar. Macam tu. Tapi lebih detail kan. So kita tak apalah, kita skip lah part tu. At least masing-masing dapat tahulah jenis-jenis pembacaan tu. Okey. Yang ni penting juga sebab kenapa perlu untuk kita tahu siapakah pengarang. Sebenarnya buku ni diterangkan, buku How to Read a Book ni dia cakap lah macam kita kena kaji, kita kena tahu siapa yang tulis buku ni. Siapa yang tulis? Sebab apa kita kena tahu? Sebab ini, okey, poin ni kat sini. Okey, poin dekat perlu tahu siapa pengarang ni, saya kongsikan juga daripada ayah punya pendapat lah. Okey. The enemy of the best is the good. Contohnya buku-buku agama. Buku-buku agama ada certain ilmu agama ni kita kena utamakan pengarang yang betul-betul bertauliah untuk cakap pasal isu tu. Okey. Jadi kalau antara ada dua buku, dua pengarang dan kita tahu pengarang pertama lebih bertauliah untuk cakap pasal isu tu, lebih utama untuk kita utamakan yang pertama. Okey, yang pertama. Tapi tak boleh ke baca yang kedua? Boleh, tapi seeloknya settle yang pertama tu dulu. Sebab kita nak masukkan the basic, the principle yang mendasar. So better utamakan yang pertama. Okey. Dan suka juga untuk kita sama-sama ingat kat sini ya, ilmu tu adalah cahaya dan keberkatan. Kalau ingatkan syair daripada Imam Syafi'i yang apa? Syakautu ila waqi', and then guru dia kata wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Bayangkan kalau kita tahu pengarang tu kata apa, tak menjaga etika atau credibility dan sebagainya, tapi kita still ambil ilmu tu, macam mana kita nak dapat keberkatan? Macam tu. Jadi kita kena consider juga siapa yang tulis buku tu, pengarang dia daripada siapa dan sebagainya. Dan lagi-lagi ilmu agama lah, cuma tak salah untuk kita baca juga contoh mungkin ada yang nak kaji pasal Syiah contohnya kan, so dia baca buku-buku Syiah. Jadi untuk pengkajian, untuk kita tahu perbandingan dan sebagainya tak apa. Tapi ni untuk rujukan kita untuk beramal. So kita nak beramal, kita carilah guru-guru yang betul-betul bertauliah. Sebenarnya cerita bertauliah lah. Okay. Dan kenapa kita kena tahu juga siapa pengarang ni? Yang kedua, sebab kita dapat kenal pasti kemahiran seseorang tu. Sebab dalam dunia sekarang ni, orang yang tak reti nak cakap pasal benda tu pun, tapi dia reti juga menulis. Dia boleh je copy, dia tulis, jadilah dia punya tulisan. Tapi
dia tak berkredibiliti, dia tak menjaga etika dan sebagainya. Jadi kat sini penting bila kita tahu pengarang ni, kita dapat tahu juga untuk kita berjaga-jagalah untuk kita ambil sesuatu ilmu tu. Dan yang ketiga ialah the enemy of the best is the good. Ayah macam ni personal. Kalau ayah kadang-kadang cakap lah antara dua perkara tu elok untuk kita utamakan yang the good, yang the best. The enemy of the best is the good. Siapa faham tak yang ayat ni? Antara best dengan good, best ke atas, good ke bawah. Enemy untuk best, yang paling baik adalah yang baik. Jadi ada orang dekat dalam dunia ni, dia duk fokus yang baik ni. Tapi yang paling baik ni dia tahu paling baik tapi dia tak pergi. Dia duk fokus yang baik ni, aku rasa. Tapi lainlah kalau orang tu memang tak tahu. Tak tahu tu tak apalah, kenalah buat homework, kena mencari. Tapi bila kita dah tahu mana yang paling baik, kita go through yang paling baik dulu. Baru kita akan go pada good dan sebagainya. Itulah secara ringkaslah pasal ini. Seterusnya, quality of readers. Okay, nak habis dah ni. Quality of readers kan. Okay, pertama intention kita lah. Okay, ini intention kita. Contoh, ada orang dia nak baca, macam tadi saya cakap, dia nak sekadar hiburan. So dia anggap novel tu hiburan je. Ada orang dia anggap ensiklopedia tu hiburan dia. Kan? Ada orang dia anggap buku-buku tebal ni, buku tebal ada buku tebal. Contoh generasi rahsia kejayaan generasi Salahuddin. Dia anggap, contohlah bagi kita macam, tahan ni kan, nak habis mungkin lah habis seminggu contohnya. Tapi bagi dia, ni hiburan je. Dia macam suka baca, dia enjoy gitu kan. Tak stress. Jadi sama jugalah. Kalau orang sastra kan, dia akan anggap benda-benda yang macam buku-buku syair, buku-buku puisi tu, kita baca biasa, baca. Tapi untuk orang sastra, dia akan teliti betul-betul. Jadi ni depend on pembaca masing-masing, para pembaca sekalian lah. Dan yang paling penting sekali, intention kita untuk baca kerana Allah lah, untuk kita mencari ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Tak kisah pada bidang apa pun yang kita ceburi. Dan yang paling penting kat sini, seseorang pembaca tu, dia tahu apa yang dia nak. Okay? Jadi kalau dia nak sesuatu ilmu daripada buku, contohnya buku sejarah, dia kena sedar diri dan kena keep awake. Kena sentiasa cakna lah dalam pembacaan tu. Jangan lola-lola, jangan hilang fokus. Barulah dia boleh garap sepenuhnya daripada buku tu. Okay. Ada quotes ni, dia kata reading ni ada dua. Either reading for sleeping or reading for understanding. Okay? Pernah kita baca masa kita tidur. Maksudnya kita tak fokus tu. Kita tak betul-betul macam mungkin sabat kot untuk menerus. Okay? Faham tak apa? Faham ni dia special case sikit. Sebab Faham dia jenis kena sikit-sikit rehat. Lepas tu baca balik, sikit-sikit rehat. Betul apa? Macam mana tu Hani? Aduh, lawak. Kita tak boleh membaca sebenarnya, tapi Daddy dah jumpa lah kod rentak tu. Tu masing-masing ada dia punya rentak masing-masing, jangan risau. Ini secara umum je ni, okay? Okay, yang kedua ialah be a demanding reader. Maksud demanding ni dia macam menagih. Kita kena jadi pembaca yang betul-betul menagih something kita nak tahu daripada buku tu. Jadi dia tercari-cari sesuatu. Jadi bila kita baca satu buku, sekurang-kurangnya selepas habis di buku tu, kita nak jawab persoalan, buku ni cakap pasal apa? Sekurang-kurangnya. Contohlah kita ambil buku Rahsia Kejayaan Generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Detail dalam ni cakap pasal sejarah dan tarbiyah contohnya kan. Tapi dia sampai ke sudah diingatkan menghimpunkan macam artikel-artikel orang yang cakap pasal Salahuddin. Salah lah tu. So buku ni more kepada sejarah dan tarbiyah yang ada dalam sejarah generasi Salahuddin Al-Ayyubi ni. Macam tu. And then itu yang sekurang-kurangnya lah. Okay, be a demanding reader. Yang ketiga, powering the techniques. Okay, powering the techniques ni pun penting. Macam apa yang dah dibincangkan tadi lah, teknik untuk kita baca secara ringkas. Suka juga untuk kita kongsikan sebenarnya macam mana yang tadi tu lah. Kata apa, analytical kan ada skill-skill tertentu tu kan. Tapi sebab tak cukup masa, mungkin waktu lain ke kan. Dan powering techniques ni pun
ada juga contohnya teknik baca novel, teknik baca encyclopedia, teknik baca buku scientific literature. Banyak ada share teknik untuk baca setiap buku tu. Bukannya kita main ambil, best lah aku nak jadi sejarawan hari ni. Kenapa banyak cakap sejarah? Sorry. Okay, aku nak jadi sejarawan hari ni, aku nak baca buku sejarah. Dia bukan sekadar macam tu. Dan saya rasa macam Fakrul lebih berpengalaman lah dalam bab baca sejarah ni kan. Dan mungkin adalah teknik-teknik tertentu untuk kita berinteraksi dengan sejarah ni. Okay. Sama juga dalam ilmu social science, kalau kita baca buku psikologi contohnya kan, buku-buku yang how to win friends and influence people, benda-benda tu social science lah tu. Okay. Yang keempat, habit. Macam ni contohnya yang saya pernah juga share dengan beberapa orang dalam ni, kata-kata daripada Og Mandino, only a habit can subdue a habit. Only a habit can overcome a habit. Contohnya selama ni habit kita bukanlah membaca sangat, kita mau kepada mendengar contohnya, and then kita nak masukkan elemen membaca dalam kita punya skill kehidupan kita kan. Jadi nak tak nak kita kena start dulu, kita kena buat juga first step tu. Dan ia bukannya macam semalaman dah reti, esok dah memang boleh lah ni masuk list pembacaan. Maksudnya tak boleh semalaman lah. Contohnya skill man comes from his habit of making lah. Contohnya painter seniman kan. Seniman apa? Pelukis okay. Pelukis kan. Dia untuk menjadi seorang yang skill, dia perlu lalui latihan melukis setiap hari. Entah daripada kecil kan. Jadi kita ni daripada kecil kita membaca, sekarang ni kita masih lagi mengasahlah habit membaca ni. Jadi kita perlu quality of readers ni, empat-empat ni perlulah untuk kita pegang supaya betul-betul berkualiti lah. Okay, satu intention. So kita be a demanding reader, powering techniques, dan yang keempat kita kena jadikan benda tu habit. Okay, let's practice. Okay, so masing-masing ada buku yang tak pernah baca tu. Okay, sebelum tu jap, korang dah ada ni kan, macam contohnya kita petik nama lah kot. Syasha buku apa boleh tunjuk apa? boleh bacakan tajuk? Langit petang. Langit petang. Tunjuk sikit buku. Nampak kan? Langit petang. Okay. Maksudnya kita tak apa. Tak apa. Kiranya gambaran utama first Syasha terhadap buku Langit Petang ni pasal apa? Pasal kehidupan dia kot. Pasal Sebab kehidupan. dia gambar macam ada budak lelaki pas pandang langit. Tu nampak. Okay. Tulisan A. Samad Said. Okay. Nice. Apa buku apa? Lagu. Kita postcard penghujung semester. Okay. Agak-agak tu buku pasal apa? Kita rasa macam lebih pada diary. So kita duk bayang postcard kan. So bila postcard, orang tulis postcard and then dia compilekan dalam, dijadikan buku. Faham. Kalau Lufil buku apa? Kena buat kamera kan. Saya buku Izzuan. Body language. Body language. Tak nampak. Tak apa. Sekejap, kena. Tapi itulah buku dia. Buku The Definitive Books of Body Language. Dia mau kepada, agak-agak buku tu mau kepada teori atau praktikal, maksudnya dia kalau tengok daripada luaran dia ni rasanya macam more pada praktikal ni. Praktikal. Okay. Mm-mm. Okay, thank you. Fakihah? Buku tajuk Meniti Lautan Gelora, sebuah memori politik. Wah. Sebab memori politik. Okay, nice. Memori ni Buku. tak silap. Okay. Apa yang Fakihah terfikir pasal buku tu? Buku ni dah lama, dah antara buku yang nak kena baca. Nampak
macam cerita pasal perkembangan politik negara kita, terutamanya dalam bidang surat khabar daripada zaman sebelum merdeka sampai sekarang. Dan tak silap katanya penulis ni Said Zahari ni seorang wartawan yang wartawan utusan Melayu. So dia banyak terlibat dalam apa orang panggil agenda-agenda kemerdekaan negara kita lah. Okay. Ui, macam dah baca buku tu. Padahal tak baca ni kan. Baca belakang dia. Aci. Nice. Dah skimming tu. Fakrul buku, segan nak tanya Fakrul. Fakrul buku apa Fakrul? Ke dia nak prepare ni? Next class. Apalah? Hazira. Ya, saya. Hazira, Buku ni. Saya buku biasa je. How are you? tahu. I'm fine. Tapi lama dah tapi saya tak baca-baca lagi. Okay, tak apa. Inilah masanya. Rasanya. Ya. Kalau Fakrul? Fakrul dengar ke? Cerita putus tadi, sorry tak dengar. Apa dia Andi? Kalau Fakrul pilih buku apa yang tak baca ni? Kau apa Dah semua dah baca kan? Tak apalah. Tak ada lah, semua dah baca pun, ada juga yang tak baca lagi. Banyak juga tak baca lagi. Mungkin ni kot bukunya. Khulasah Faham Ilmu. Dah beli lama dah tapi tak sempat baca lagi sebab sekarang banyak fokus lain. Asasnya kalau sekali tengok topik lah, lepas tu sekali scan, saya kira ini buku yang dia bagi kita satu perspektif cara yang dia macam menjernihkan ataupun membersihkan cara pandang kita kepada ilmu. Yang mana antara perkara yang saya rasa setakat ni sebab saya pun ada join kelas KSIS. Setakat ni belum baca lagi tapi setakat daripada pattern kelas tu, antara perkara penting yang saya dapat adalah kita selalu menyangka ilmu tu didapatkan dengan kita belajar. Tapi ilmu tu didapatkan bukan hakikatnya dengan kita belajar, tapi Allah yang beri. Belajar tu jalan sahaja. Belajar, baca buku, berguru, itu jalan. Sebab ada je ramai orang dalam dunia ni yang ramai orang baca buku banyak, tapi dia selalu ada masalah dalam menyimpulkan sesuatu, buat kesimpulan. Nampak macam sedapnya kesimpulan dia, tapi rupanya falasi. So setakat ni takat tengok lah, tapi tak baca, tak sempat lagi nak buka. Itulah buat bukunya. Okay, nice. At the same time kita pun dapat point hari ni kan, malam ni. Yang bagi ilmu tu Allah kan. Tak kisah kita punya usaha tu macam mana. Ada orang, betul. Kadang-kadang kita habiskan buku tebal macam mana pun, last dia ni cakap pasal apa sebenarnya ni kan. Kita tak faham. Kalau Allah tak bagi kan. Okay. Elina last kali kan. Okay. Elina buku apa ya? Pertamanya sorry sebab tak dapat nak buka kamera, dia macam connection ni unstable sikit. Okay, buku, dengar ke suara? Dengar. Kan, okay. Buku Kisah-Kisah Tidak Sahih di Meja Penceramah. Buku SS. Sedap Okay, nice. Penggambaran awal tentang buku tu, dia macam novel ke? Rasa macam banyak kepada fakta-fakta yang sebab nak tunjukkan kebenaran kan tentang kisah-kisah yang ingatkan macam sahih tapi sebenarnya tak, macam tu. Okay, jadi masing-masing dah ada buku, alhamdulillah. Jadi saya bagi dalam seminit 2 je lah seminit 2 je untuk betul-betul macam baca tajuk dia, subtajuk. Jangan lupa subtajuk tu pun penting. Ada orang nampak baca sekularisme, tapi ada ayat bawah tu dia tak baca. Dia ingatkan buku pasal sejarah sekularisme yang membincangkan memang dipati orang-orang tu. Hani. Hanya dia tak tak laptop, tak dengar. Oh, okay, sorry. Isi kandungan pun kena go through satu-satu. Index, kalau buku tadi index, baca juga index dia. Dan itulah segala benda yang tadi publisher punya blurb. Kalau sempat beberapa bab
beberapa bab atau halaman yang kita sempat baca dalam masa seminit 2 minit ni lah. Okay. Sempat ke baca at least sikit-sikit lah kan? Sempat kot? Semua dah habis ke? Secara ringkas boleh lah. Okay. Apa ringkas je? Ni buku apa je kita tak perasan? Hah? Ni buku apa ni pegang tu? Sekularisme ke? Yang sekularisme tu dapat, yang ni buku lain, The Malaysian Legal System yang tadi, yang cakap pasal apa tadi. Tak nampak tengok. Nampak. Mantap. Ni jadi lawyer ni, macam Husna ni, pada Husna ni. Itu buku ayah Hani? Buku-buku law. Buku MLS tu memang boring lah. Kita panggil buku tu malas tu sebab MLS kan. Dia macam malasnya nak baca. Lawyer ni memang power lah. Lawyer ni memang ada level lah. Sebab dia kira orang kata foundation of law jugalah ada dalam tu. Tapi agak berat kalau sekali baca. Benda ni memang sesuai kalau 2 kali baca lah. Macam tu. Saja saya sembang. Husna pula. Faria, kenapa pergi law? Apa dia? Kenapa pergi law? Kenapa pergi law? Aku yang minat line law ni. Since dekat DQ kan ada, bila tu yang kita intern tu SEM 6. SEM 7. Yalah, betul. Intern dekat Mahkamah Syariah. And benda yang mencetuskan tu belajar fiqh jinayat. So aku memang suka lah fiqh jinayat tu, like suka teramat. Dan ambil law ni sebab nak mendalami bahagian jenayah tu. Macam tu. Faham. Banyak ada level lah. Praktikal. Sempat. Sempat. Kita ada 6 SEM je, apa pula. 3 tahun. Ya. SEM 6 tak ada apa lah. Lupa. Tapi itulah pencetusnya. Ada rezeki. Tapi tahu tak Fah, jadi lawyer kena baca banyak. Tahu sangat. Tapi still minat lah. Minat. And saya sekarang ni dapat rentak pun daripada course ni jugalah. Dia minat baca kes. Ke situ pula lah. Ya. Ni ambil apa? Counselling eh? Hani ambil counselling eh? Usuluddin counselling. Dia Usuluddin, major, counselling tu minor macam tu lah. Sesuai. Kira tu nampak. Okay. Saya saja. Tak apa, okay. Jadi Tadi setelah sembang. kita buat sikit pembacaan tu kan, korang rasa ada perbezaan tak terhadap benda mindset pertama tadi yang korang ada? Ada tak beza? Kalau tak ada tak apa. Tak salah pun kalau tak ada ke ada ke. Okay. Tapi nak katanya bila kita dah buat skimming tu, at least skimming atau scan tu, dia dah membantu kita untuk go through lagi. Contoh okay, saya macam bila dah buat skimming kan, Malaysian legal system kan. Aduh, nak baca lagi ke? Tak apalah, tahu sikit-sikit macam tu pun dah cukup lah. Okay, usul letak tepi. Tu contohnya saya lah. Tapi at least kita dah buat skimming pasal buku ni. Contoh tiba-tiba satu hari nanti, Ani ada kat rumah buku pasal macam buku law pasal legal system kat Malaysia ni semua. Sebab nak banyakkan lagi lah pembacaan.
So kita dah boleh bantu orang lain juga kan. Ataupun mungkin lepas ni kita nak guna ke, so kita dah tahu buku mana yang kita nak ambil. Okay, tu bestnya skimming ni lah. So tahniah lah, okay. Terima kasih sebab praktis sama-sama. Okay, lepas tu rasanya nak habis dah ni. Okay, rumusan. Okay, rumusan dia, rumusan ingat nak panggil seorang-seorang tapi macam takut makan masa kan. Rumusan dia, yang pertama, apa tadi? First level kan, level of reading. Kita dah tutup. Dah tutup dah. Tutup guna kepala. Okay. Yang pertama ialah level of, sorry, ada ramai orang dalam bilik. Okay. Betul. Level of reading, ada 4. Yang elementary, inspectional, analytical dengan synoptical. Sorry lah sebab cuba juga untuk cari bahasa Melayu dia benda, tapi macam tak kena. Kena juga guna yang bahasa Inggeris tu lebih baik. Macam tu. Dan utamanya malam ni lebih kepada yang awal tadi lah, elementary dengan inspectional. Okay. Yang kedua, skimming dengan pre-reading. Ini adalah skill untuk semua buku yang kita nak baca. Seleloknya kita buat skimming dulu. Yang ketiga, bila kita buat supervision yang tadi kan, kita dah ambil kita ambil keputusan, kita nak baca buku tu sampai habis. Jangan takut untuk baca dari kulit ke kulit. Kalau ada benda yang kita tak faham, tak apa, go through je dulu. Nanti bila kita buat pembacaan kedua, insyaAllah akan lebih faham. Okay. Dan keempat, setiap level, ada orang, dia nak terus pergi kepada analytical tau. Dia macam tak nak lalu pun inspectional ni. Dia tak nak lalu yang step yang kedua. Nanti waktu dia analisis buku apa semua tu, akan ada beberapa isu ataupun masalah yang timbul lah. First sebab contohnya dia nak kaji pasal certain topik ni. Tapi dia terus buat analisis pasal buku, tapi rupa-rupanya buku tu tak bertepatan dengan topik yang dia nak kaji. Tu dah buat masa dia untuk buat analisis. Apatah lagi untuk buat yang step yang keempat, iaitu perbandingan buku-buku. Bayangkanlah, sebab kita tak kenal buku tu macam mana. Jadi pentinglah untuk go through satu-satu. Dan call to action yang telah dipersetujui oleh, bukan dipersetujui, dibincangkan antara saya dengan Lutfi dengan lagi tahun 2 je, 2 minggu. Kan kita nanti kan kita ada 2 minggu CGP. QCP, nombor 4 lagi. QCP kan? Okay, QCP. Quality check performia. Quality check performia, wish, nama. Mantap lah. Okay. Dia tak nak study group. Rasa macam kat universiti kan? Tak, sebab dia tak klik benda tu apa. Bila sebut QC tu macam okay, tahu dah. Quality check performia kan? Okay. Jadi kita punya QCP akan buat 2 minggu sekali. Dan akan adalah orang kata apa, lepas ni akan keluar yang formal lah kot kan, yang apa checklist yang kita nak dan sebagainya. Cuma yang malam ni kita target 2 minggu setiap seorang ahli tu habiskan satu buku yang ilmiah lah, yang baca daripada kulit ke kulit. Tapi contohlah Hanis nak baca novel lah, boleh tak? Boleh. Tapi novel tak termasuk dalam yang ilmiah punya lah, sebab pengalaman orang kata apa, orang-orang yang baca setakat yang saya tahulah, dia orang ni baca novel dalam kadang-kadang 2 hari dah habis. Jadi novel ni more kepada santai-santai lah kan, sebelum tidur ke rasa nak ngantuk, awal baca novel macam tu. Jadi 2 minggu satu buku ilmiah. Pendapat rakan-rakan semua macam mana, okey ke? Maaf, sebelum tu boleh macam apa nama tu? Terjemahkan ilmiah tu macam mana bagi Hani. Oh, okey. Faham. Okey, contoh, betul juga kan, sebab ada certain macam ni lah. Selain semua buku yang selain berbentuk novel, untuk cerita yang untuk novel. Boleh tak? Monovel non-fiction. Betul. Yang non-fiction. Cuma ada certain Tapi ada juga certain novel yang bermanfaat. Tak adalah, maksudnya dia adalah ilmiah. Kalau memoir diterima memoir
Memoir, okey, memoir. Memoir diterima. Diterima sebab contohnya dia dah baca memoir pasal Tuan Dr. Mahathir. Diterima lah. Adalah habis dalam 2 hari kan contohnya. Ada juga memoir buku-buku Ahmad Azam ke dan sebagainya. Itu yang hari tu yang saya ada tanya, siapa ada macam buku-buku yang kisah hidup orang lain. Itu diterima lah. Boleh ke? Okey. Setakat ini itu saja. Minta maaf lah kalau ada apa-apa yang tak clear ke apa ke harap perkongsian malam ni beri manfaat kepada semua dan sama-samalah kita budayakan membaca ni. Okey, nanti insya-Allah kita akan sama-sama bincang hasil. Seterusnya saya akan pass kepada Lutfi dulu. Ada apa-apa ke dia nak sampaikan? Okay, right. Soalan, boleh tak soalan? Sebelum Lutfi boleh ke soalan? Kan jenis orang baca ni ada banyak. Ada yang jenis tak ingat ada punya bahagian-bahagian dia, dan antara jenis pembaca adalah pembaca yang poligami. Pembaca poligami ni maksudnya satu masa dia baca banyak buku, dan saya lah orangnya tu. Apa pandangan Hani untuk membaca seperti itulah? Saya lah itu. Faham. Sebab ramai juga yang saya jumpa yang macam tu kan, macam terutamanya Fakrul lah. Fakrul. Lepas tu ada kawan-kawan yang baca macam tu juga. Bagi saya, kalau ni ikut pengalaman sendirilah. Contohnya kalau saya sendiri walaupun mempoligamikan buku tu, tapi dengan tujuan untuk bukan nak membandingkan subjek. Macam tadi kan, kalau kita nak membandingkan sesuatu isu, tak apa banyak macam mana pun ikut sekatilah. Sebab kita nak fokus pada subjek atau isu yang tertentu. Tapi contohnya memang buku tu buku yang lain. Kita first nak baca pasal sekularisme, and then ada satu buku kita nak baca pasal sejarah. Contohlah sejarah generasi Salahuddin ni. Yang ketiga pula kita nak baca tentang morality in the Quran contohnya. Bahasa Inggeris pula kan. Seloknya kalau saya tak lebih 3 lah. Dan kena ada nota sampingan kat tepi tu. Sebab kalau saya sendiri pun kadang macam nak habiskan buku yang berat dalam masa sekaligus, kadang-kadang kita rasa bosan. Ini personal lah, kadang-kadang kita rasa bosan. So kita nak selangkan sikit dengan ilmu lain yang kita nak tahu juga. Bukan semata-mata menghilangkan bosan tau. Tapi memang kita nak baca juga untuk tambah kefahaman kita. Macam tu lah. So better limitkan mungkin 3, and then fokus. Barulah pergi kepada buku-buku yang seterusnya yang lain lah. Itu pendapat lah. Kalau yang lain buat macam mana? Fakrul buat macam mana? Apa dia? Kalau Fakrul sini buat macam mana? Saya buat nota lah biasanya. Saya setuju lah dengan Hani tu, betul buat nota. Cuma yalah macam kadang-kadang baca juga ada orang buat caption, macam ada orang buat statement yang dia tak bersetuju. Baca banyak kan, cuma nak tahu lah pandangan Hani macam mana. Okay, thanks. Really helps. Dan sebab reader ni kan ramai kan, ada orang memang sesuai dia nak baca satu habiskan terus. Ada orang tak boleh, ada orang dia nak banyak-banyakkan. Yang penting yang pertama tadi, kita dapat manfaat daripada apa yang kita baca. Kalau tak dapat manfaat, better tukar skill. Sebab utama nak dapat manfaat. Itulah. InsyaAllah. Nak tambah sikit. Boleh, sila. Syasha. Orang Sebab kan Fakrul cakap pasal tak adalah. Sebab Fakrul cakap pasal poligami dalam membaca tu kan, sebab saya sendiri pun lebih kurang macam tu. Sebab ada dengar perkongsian daripada orang yang membaca juga. Dia kata membaca ni tak semestinya kita baca kulit ke kulit kan. And ada waktu kita baca kita perlukan macam contohnya kita perlukan motivasi kan. So kita tengoklah buku mana yang perlu dan waktu tu kita baca, kita pilih kan. So dalam masa sama tu kita akan baca banyak buku lah, and macam Hani juga cakap tadi, kita baca kalau kita baca buku yang fakta, contohnya kita baca buku yang ilmiah kan, macam buku law ke apa, kadang kita rasa cepat bosan. So kita nak dapatkan balik rasa nikmat membaca tu, kita pindahlah kejap dekat buku yang
fiction ataupun buku yang ringan sikit. Biar kita punya rasa nak baca tu tak hilang lah. Macam kita rasa macam ya Allah beratnya nak baca ni. Macam kenapa macam lambat sangat aku baca ni kan. Tapi macam tu lah kena ada kita tapal lah berapa buku. Tapi nak bagi orang membaca ni dia macam tu lah kita tak terlalu menekan. Tapi kalau orang yang dah ada vision dalam membaca tu dia ada dia punya jadual dia macam tu lah. Tu je nak kongsi. Baik, terima kasih. Terima kasih Asha, terima kasih. Really helps. Okay. Feel good. Okay. Ada soalan lain? Kalau tak ada, okay, Phil boleh. Terus. Okay, alright. Kira macam-macam beza-beza tafsir juga kot ni, cara pembacaan. Ada yang tafsir maudu'i, ada tafsir-tafsili kan. So ikut atas masing-masing punya kapasiti lah. Okay, thank you atas perkongsian semua dan juga daripada speaker kita hari ni, Hani Yusri, berikan tepukan. Virtual. Thank you Hani. Alright. Nanti korang boleh willingly lah to share notes dekat dalam crew punya team. Sebabnya mungkin ada kalangan daripada sahabat kita yang tak dapat join disebabkan oleh sebab tertentu dan mungkin daripada nota-nota kalian tu boleh bantulah kefahaman dan perkongsian. Jadi apa yang saya nak tambah, sebab tak ramai lelaki dekat sini, sebab kita assume macam ramai juga daripada kalangan lelaki yang ada. Tapi kepada semua banat-banat yang ada, muslimat-muslimat yang ada, anda perlu berikan kembali, tuliskan antara sebab ini kepada Azmata Hani, yang lelakinya Fakrul tak payahlah kot. Kan, sebabnya kalau ada ahli kawan-kawan kita yang lain tu, kita ada 3 yang kita nak daripada anda semua. Itu yang pertama sekali, kenapa join Performia, kenapa korang willingly untuk bekerja dengan Performia. Sebab awal-awal tu data yang ada tu sebelum kita retreat, ada dengan saya, still ada dengan saya. Cuma nak tengok adakah dia berbeza ataupun still sama lagi dengan yang lama. So kenapa join Performia. And then yang kedua daripada segi basic tadabbur. Kira macam basic tadabbur kalian tu pada skala macam mana? 1 ke 2 ke sampai 5 lah kot. 1, 2, 3, 4, 5. Adakah anda perlukan lebih detail lagi berkenaan dengan tadabbur ataupun anda rasa tengah-tengah ataupun rasa still basic lagi yang aku faham tentang tadabbur. And then sorry, ada 2 je. So ada 2 je. So 2 kriteria ni anda berikan kepada wakil kita iaitu Azmata Hani, and then nanti kami berdua akan buat dalam bentuk Excel dalam QCP gitu. So nanti waktu QCP je anda boleh tengoklah checklist ataupun progress masing-masing by mana. And then daripada sebab yang untuk kenapa join Performia tu adalah kita nak selaraskan kita punya vision ataupun target kita. So at least kalau suara macam ni, saya dan Hani boleh caterkan lah untuk sekalikan kita ke landasan yang mana. So saya ulang balik, first kenapa join Performia, dan the second is tentang tadabbur, anda pada stage yang berapa? 1 sampai 5. 1 tu yang basic, yang 5 tu level Fakrul lah. Dia cengang Fakrul. Okay, welcome Syarif. Alright, itu saja. Warna dari. Silakan bentang selek. Syarif, thank you for your time masuk sekali. Kita nak habis dah. Sampai rumah lagi ke? Dan MRT. Tanya Syarif ke tu?